Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha kini bersiaran langsung di Dataran Rehal, Kota Baru, Kelantan untuk slot 5 petang ini. Kelantan memilih satu negeri yang unik, kaya dengan budaya dan juga nilai-nilai Islamnya, tetapi pelbagai dinamik politik perlu kita perincikan sempena Kelantan memilih dan juga 5 negeri yang lain. Pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu, kesemua parlimen di Kelantan ini dimenangi oleh gabungan PAS dan juga Perikatan Nasional. Tetapi adakah dengan pilihan raya negeri pada 12 hari bulan nanti, UMNO yang sentiasa menjadi saingan tetap dan saingan kuat di Kelantan ini mampu meruntuhkan kekuatan ataupun dominasi PAS di negeri Kelantan ini. Dan beberapa isu yang mendominasi politik Kelantan iaitu dengan keselesaan PAS sejak beberapa penggal yang lepas menguasai kerajaan negeri ini, adakah akan terus dikekalkan ataupun status quo-nya, ataupun dengan selesanya PAS di Kelantan mereka mengambil mudah dengan prestasi pentadbiran kerajaan negeri Kelantan menyebabkan ada isu-isu yang sentiasa berlegar, terutamanya isu kemudahan awam seperti air dan seumpamanya tidak diberikan perhatian oleh kerajaan negeri Kelantan. Apakah itu dapat digembelengkan sepenuhnya oleh gabungan BN dan juga Pakatan Harapan? Dan apa yang kita lihat juga, siapakah yang bakal menjadi Menteri Besar baru di Kelantan, kerana Menteri Besar sekarang sudah pun menyatakan beliau tidak akan menjadi Menteri Besar selepas 12 hari bulan ini. Begitu juga apa yang berlaku di Don Cempaka, di mana dikatakan PAS Kelantan cuba memadamkan legasi Allahyarham Tan Sri Nik Abdul Aziz Nikmat ataupun Tok Guru Nik Aziz, kerana tidak lagi mencalonkan anak beliau ataupun saudara mara beliau di satu DUN ataupun parlimen yang sentiasa sinonim dengan Allahyarham Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat. Jadi semuanya itu akan kami rangkumkan dalam setengah jam ini bersama rakan saya Muhafandi Muhammad yang kini berada di Kubang Krian, Kelantan, dan juga saya akan bersama dengan penganalisis politik rakan kami yang sentiasa memberikan insight politik di dalam negara, iaitu saudara Syamuddin Bakar, Ketua Eksekutif Ilham Center sebentar saja lagi. Tetapi sebelum itu, mungkin saya perlu mendapatkan pandangan dan latar politik Kelantan terkini ini. Mengapa Kelantan begitu unik dan bagaimana mood pilihan raya negeri pada 2023. Pada pandangan saya yang sudah berada di sini hampir 24 jam, seolah-olah amat sejuk, terkawal, aman, damai, seolah-olah tidak ada poster yang besar-besar berbanding di negeri Terengganu ataupun kempen ceramah-ceramah besar belum kita lihat di Kelantan. Mungkin itu menyebabkan PAS merasakan mereka akan menang dengan selesa, dan juga penyokong mereka merasakan tidak perlu menghadiri ceramah-ceramah yang berbentuk fizikal itu. Jadi, Muhafandi, apa khabar dan juga apa yang berlaku di Kubang Krian? Ya. Baik, terima kasih Haji. Benar apa yang Haji perkatakan, suasana ataupun kempen pilihan raya yang pada saat ini, pilihan raya negeri Kelantan, dilihat tidak begitu hangat seperti yang berlaku pada PRU 15 yang lalu di peringkat parlimen. Apapun, PAS Saban malam mengadakan ceramah dan juga melakukan kunjungan dan juga lawatan setiap hari menemui pengundi-pengundi di kawasan masing-masing. Pada awalnya Haji, sebenarnya ada cakap-cakap ataupun dakwaan yang mengatakan kemungkinan besar PRN kali ini menyaksikan PAS dan juga Perikatan Nasional mampu menyapu bersih 45 kerusi DUN pada awalnya. Namun selepas pencalonan ataupun hari penamaan calon, dikatakan berlakunya rasa tidak puas hati, timbul rasa tidak puas hati apabila sebahagian penyokong yang menyokong calon tertentu tidak dapat menyokong calon mereka kerana pilihan pimpinan pucuk pimpinan telah meletakkan calon pilihan mereka.
Ini membabitkan beberapa kerusi. Saya dimaklumkan 13 kerusi yang menjadi tumpuan pada kali ini, dan selepas pada hari penamaan calon itu maka timbul pelbagai spekulasi, termasuklah isu-isu yang membabitkan soal ketidakpuas hati kepada calon payung terjun, calon yang bukan anak tempatan bertanding di kawasan lain, dan juga salah satu isu yang menyentuh ataupun menjadi tumpuan saya adalah apabila timbul dakwaan mengatakan berlakunya sabotaj ataupun berlakunya dakwaan bahawasanya PAS Pekanan Cepat ini ingin mematikan legasi Allahyarham Tok Guru Ni Aziz, di mana sebelum ini banyak pihak yang boleh mengesahkan kepada saya bahawasanya kerusi Dun Cempaka yang sebelum ini merupakan kerusi tradisi Allahyarham Tok Guru Ni Aziz telah berpindah ataupun telah menampilkan calon yang bukan daripada kalangan ahli waris ataupun kalangan anak Tok Guru itu sendiri, dan ini dikatakan telah menimbulkan dakwaan di kalangan penyokong Tegar PAS yang mendakwa seolah-olah berlakunya tindakan untuk mematikan legasi Allahyarham Datuk Ni Aziz Allahyarham Tan Sri Abdul Aziz bin Ahmad. Namun begitu Haji, sebenarnya Timbalan Menteri Besar dan juga Naib Presiden PAS Datuk Muhammad Amar Abdullah telah menafikan perkara tersebut dan memaklumkan Ni Abdul sendiri telah menyatakan bahawa beliau menarik diri dan juga tidak mahu dicalonkan pada PRN kali ini. Saya berkunjung ke kawasan Dun Cempaka ini bagi melihat situasi Dun Cempaka ini. Sebenarnya Haji, untuk makluman Haji, merupakan fixed deposit ataupun kawasan kubu kuat PAS yang tidak pernah, seingat saya, mana-mana parti yang bertanding dapat memenangi kerusi ataupun kawasan Dun Cempaka ini. Jadi apabila saya menanyakan mengenai adakah apabila berlakunya perpindahan milik, orang kata tidak lagi di kalangan anak Tan Sri Abdul Aziz menjadi calon di sini dan juga tidak lagi kalangan darah daging beliau, apakah pengundi di sini ingin menyatakan sokongan ataupun sebaliknya. Namun apa yang mengejutkan saya, mereka begitu walak terhadap parti dan juga pimpinan mereka dan akan turun mengundi pada kali ini dengan memilih parti. Jadi kita dengarkan dulu Haji apa yang diperkatakan oleh pengundi Dun Cempaka ini. Kita ikut kepada pesanan Mudah Tok Guru sendiri. Dia ada pesan dah. Undi PAS ni kerana Islam. Bukan kerana dia. Hak tu ya jadinya segelitir lah ahli PAS ke, penyokong PAS ke. Bila Tok Guru tak ada, jadi lari. Jadi kita tak sikit tu. Tok Guru pesan dah. Bermakna kalau ni Abdul tak calon pun, kita tak ada masalah. Pasal kita nak Islam je. Saya pada pandangan saya masalah tiadanya pencalonan kepada Ni Abdul ini, bagi saya bukan kata nak menghilangkan legasi Tok Guru. Ya, benda ni atas dasar kerana pilihan pihak atasan, pihak pucuk pimpinan, kita terima sajalah. Kalau kita nak kata benda yang kita tak tahu sebalik gapo peristiwa sebenarnya, kata kita memfitnah pada mana-mana pihak. Jadi kalau kita memfitnah orang tu orang ni atau pihak pimpinan atau pihak dia, maka gapo apa daripada kita betul ke bahkan dapat dosa. Jadi lebih baik kata kita dalam hal ini, dalam masalah pemilihan calon-calon ni, sama ada pucuk pimpinan pilih ataupun tidak, itu hak dia mereka. Haji, apabila kita melihat kepada statement atau pernyataan yang dikeluarkan oleh dua orang penyokong ataupun pengundi PAS di kawasan Dun Cempaka itu, nyata mereka memberikan jaminan bahawanya undi yang dizahirkan untuk mana-mana pilihan raya sekalipun bukanlah terletak kepada orang kata batang tubuh Allahyarham Tan Sri Abdul Aziz itu. Sebaliknya, mereka walak kepada perjuangan parti. Bagi mereka tidak kisah siapa yang ditempatkan di sini, ditampilkan di sini, sama ada mereka calon luar ataupun calon yang anak tempatan, asalkan mereka membawa panji ataupun bendera bulan itu, Haji. Muhammad Fadli, bagaimana dengan keputusan PAS selepas 12 hari bulan? Kerana mereka nampaknya yakin dapat meneruskan status quo di negeri Kelantan mungkin dengan kemenangan lebih besar berbanding pelaraya ke-14 yang lalu. Tetapi siapakah yang akan menjadi menteri besar? Adakah itu juga yang sedang berlegar cakap-cakap di kalangan penyokong PAS? Siapakah yang akan menggantikan menteri besar sekarang? Dan itu juga perlu diuruskan dengan baik oleh PAS
jika tidak, ia akan menjadi orang kata pun duri dalam daging menuju 12 hari bulan. Kalau betul kena gayanya, kalau UMNO dan Barisan Nasional mampu menggunakan itu sebagai modal, mungkin ia akan menjadi modal kempen politik beberapa lebih seminggu ini. Muhammad Fandi. Benar Haji, sebenarnya isu yang membabitkan peralihan kuasa dan siapa bakal Menteri Besar baru antara yang disebut-sebut oleh penyokong PAS. Di pihak Menteri Besar, bekas Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob, sememangnya mereka inginkan Datuk Ahmad terus menyerujui Kelantan ini. Namun seperti yang dinyatakan sebelum ini, bahawasanya Datuk Ahmad telah pun memberi bayangan bahawanya keadaan kesihatannya mungkin tidak mengizinkan beliau untuk terus menerajui negeri Kelantan ini. Dan pastinya Haji terarah kepada Timbalan Menteri Besar Datuk Muhammad Ammar Abdullah yang sudah pun orang kata bercita-cita dan menanam hasrat untuk menggantikan tempat Datuk Ahmad Yaakob itu. Namun sebahagian besar penyokong PAS dan juga rakyat Kelantan melihat berkemungkinan beberapa alasan dan juga faktor yang mungkin pilihan Datuk Muhammad Ammar itu mungkin pilihan kedua. Ada individu lain yang disebut boleh orang kata memimpin kerana berkelulusan yang tinggi, berkelulusan agama dan juga akademik serta arif tentang ekonomi. Mungkin nama-nama seperti Datuk Fadli Dun Temangan yang bertanding di Dun Temangan itu mungkin boleh diangkat ataupun disebut-sebut sebagai pengganti kepada Datuk Ahmad Yaakob. Dan situasi ini sebenarnya Haji memberi sedikit kesan kepada mereka yang menyokong Datuk Ahmad dan juga mereka yang menyokong Batan Tubuh Muhammad Ammar itu sendiri. Bagaimanapun seperti yang saya katakan sebentar tadi, kebanyakan pengundi PAS ataupun ahli PAS ini walaupun mereka menzahirkan rasa tidak puas hati ataupun bercakap ataupun melakukan kata provokasi sekalipun, tetap mereka walak kepada arahan dan juga ketetapan pucuk pimpinan parti. Mungkin berlaku orang kata dalam sehari dua timbul rasa tidak puas hati itu, namun apabila pimpinan mereka turun ke kawasan menemui pengundi-pengundi itu, mereka berjaya memujuk dan akhirnya pengundi tersebut terpaksa akur kepada walak kepada pimpinan mereka, Haji. Ya, akhir sekali sepanjang Muhammad Fandi memerhatikan perkembangan politik dan juga menghampiri 12 hari bulan ini, di mana kursi-kursi tumpuan, walaupun kita tahu ini merupakan negeri kekuatan PAS dan dominasi PAS sudah beberapa penggal, tetapi nak ataupun tidak, inilah politik. Kemungkinan swing tu pasti akan berlaku juga jika kempennya betul, ataupun pemujukannya betul dan sebagainya. Bagi Muhammad Fandi mungkin boleh senaraikan 1, 2, 3 kursi panas yang perlu kita teliti di Kelantan ini. Pertama sekali Haji, kerusinya Dun Cempaka, kerusi Dun Kemuning, Dun Pulau Condong, Dun Jelawat, Dun Melo, yang mana Dun Melo itu Tan Sri Anwar Musa sendiri turun berkemping, dan beberapa kerusi lagi, saya kira antara 8 ke 9 kerusi yang perlu diberikan tumpuan kerana kerusi itu pada pandangan Barisan Nasional dan juga PH, mereka mampu menawan kembali kerusi tersebut ataupun memenangi kerusi tersebut berdasarkan momentum ataupun perubahan sikap pengundi di kawasan berkenaan, Haji. Okey. Terima kasih Muhammad Fandi Muhammad, rakan kami yang kini berada di Pengkalan Cepa. Awal tadi saya mention di Kubang Krian, minta maaf, rupanya Fandi di Pengkalan Cepa, pintu gerbang masuk melalui udara, itu lapangan terbang Kota Baru berada di Pengkalan Cepa. Terima kasih Muhammad Fandi, dan kami akan menunggu laporan-laporan eksklusif Muhammad Fandi dari Kelantan. Dan kita perlu rehat dahulu, langsung dari Dataran Rehal Kota Baru bersama saya Nazri Kahar, dan selepas ini saya bersama saudara Isamuddin Bakar dari Ilham Center. Langsung bersama saya Nazri Kahar dari Dataran Rehal Kota Baru Kelantan. Cuaca mula mendung, pastinya
mendung ini bukan bermakna sejuk di luar sana dalam kehangatan Pilihan Raya Negeri Kelantan ataupun Kelantan memilih, tetapi untuk mendapatkan dapatan dan juga senario politik di negeri Kelantan dan juga ke semua negeri-negeri 5 negeri yang lain dalam Pilihan Raya Negeri 2023 ini. Saya membawakan saudara Hishamuddin Bakar, Ketua Eksekutif Pengarah Eksekutif Ilham Center. Cik Chom, terima kasih kerana sudi datang ke Dataran Rehal Kota Bharu ini. Jauh ni. Sama-sama je. Maksudnya rakan-rakan Ilham Center sudah berkelana ke semua 6 negeri ini? Sebenarnya kami sudah pun selesai. Cuma saya datang ini adalah sebagai mengesahkan ataupun memastikan data yang diberikan itu bertepatan dengan dapatan awal yang ditemui oleh pasukan kami di lapangan. Okey, bagaimana selepas penamaan calon sudah memasuki lebih kurang 4-5 hari ini, Ya. Dan memasuki minggu pertama, menghampiri habis minggu pertama pada hujung minggu ini, adakah apa yang dicerap oleh rakan-rakan Ilham Center di lapangan sebelum hari penamaan calon? Ada perbezaan selepas hari penamaan calon? Nampaknya dalam situasi menjelang pilihan raya dan sudah pun berlangsung fasa berkempen, kami dapati sebenarnya di Kelantan terutamanya suasana agak sejuk dan juga tidak menampakkan bahang kehangatan itu ketara di hampir keseluruhan DUN yang kami turun mencerap di lapangan. Dan uniknya di sini sebahagian responden menyatakan bahawa dalam istilah Kelantannya sejuk senyek, maksudnya dia kata memang agak sejuk lah, dan dia kata jarang keadaan situasi politik Kelantan ini sebegini. Jadi ini juga bagi saya agak mungkin kita ada ruang lagi dalam masa berbaki kempen, tetapi buat masa ini responden menyatakan bahawa mereka mendapati kempen agak suram dalam tempoh berkempen. Apa keunikan politik Kelantan yang perlu kita fahami dari dulu hinggalah sekarang, dan apakah pemboleh ubah jika akan berlaku sepanjang berbaki hari kempen ini yang perlu kita lihat secara dekat, Cik Chom? Sebenarnya kalau kita lihat kemeriahan di Kelantan ini, kita boleh tengok sebenarnya ialah perang bendera. Perang bendera, dan sebahagian daripada pusat daerah mengundi ini mereka akan berlumba untuk memaparkan kekuatan dalam konteks mereka memaparkan dalam bentuk kereta kebal ke dan sebagainya. Tetapi kali ini nampak agak berbeza agak berbeza. Dan yang keduanya ialah siri-siri ceramah. PAS ini memang terkenal dengan mobilisasi ceramah yang bagi saya tidak kurang hebatnya. Dan sebelum penamaan calon berkumpul di stadium, tetapi selepas penamaan calon saya melihat secara dekat sebenarnya tidak ada lagi apa yang dikatakan himpunan secara besar-besaran dilakukan untuk mengumpulkan dalam fasa kempen ini. Ya. Adakah mereka terlampau selesa dengan situasi politik di Kelantan? Saya merujuk kepada PAS dan Perikatan Nasional, ataupun mereka tidak mahu membuang tenaga dan juga wang ringgit dibelanjakan dalam memobilisasikan ceramah-ceramah besar dan poster-poster yang hebat itu, hanya menumpukan ceramah kecil, berkelompok dan juga kempen melalui sosial media, Cik Chom? Saya boleh sifatkan buat masa ini dalam tempoh 3 hari ataupun 2 hari saya turun ke lapangan ini, sebenarnya seakan-akanlah pengundi sudah pun mempunyai sikap mereka sendiri dan kecenderungan mereka untuk mengundi, tetapi ada sebagainya masih membuka ruang untuk menilai kempen daripada parti yang bertanding. Yang keduanya ialah saya sifatkan juga PAS Kelantan ataupun Perikatan Nasional di negeri Kelantan ini berada di situasi yang agak selesa kerana pada hemat jentera yang di peringkat bawahan ataupun responden yang saya temui melihat apa yang dikatakan pergerakan lawan, terutamanya daripada Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Di sini Barisan Nasional yang memimpin apa yang dikatakan gerakan pembangkang di sini agak ketinggalan bagi saya berbanding dengan jentera yang disusun oleh PAS. Jadi semua elemen ini dirumuskan buat masa ini yang dikatakan suasana agak sejuk dan selesa buat PAS. Adakah ini satu kekuatan pada PAS Perikatan Nasional dengan sindrom selesa itu menyebabkan mereka yakin penduduk Kelantan akan memberikan mandat baru pada mereka, dan mereka merasakan isu-isu yang diangkat lebih berbentuk isu nasional, bukan isu yang berlegar di peringkat tempatan, iaitu isu bekalan air,
isu infrastruktur jalan raya yang lebih baik, isu kemudahan-kemudahan awam yang perlu dinaik taraf, itu tidak dijadikan bahan kempen sepanjang pemerhatian saya. Adakah begitu juga cerapan rakan-rakan Ilham Center? Ya, sama Haji. Iaitu kita dapati bahawa isu nasional ini mengasak dalam media sosial mereka, yang mana menenggelamkan. Sebelum ini ada pihak yang membawa tentang isu air, bekalan air bersih di Kelantan, isu premium harga cukai tanah dan sebagainya yang dijadikan sebagai sandaran untuk mereka mengangkat dan juga menarik perhatian pengundi di Kelantan. Tetapi apabila dalam fasa ini saya lihat gerakan ini datang daripada pusat ataupun yang dikatakan federal yang datang mengasak dan juga untuk memancing perhatian mereka itu lebih kepada isu nasional. Jadi itu yang kita dapati sebenarnya menenggelamkan isu-isu. Sepatutnya isu pilihan raya ini adalah membahaskan isu tempatan. Ya. Adakah kerana UMNO Barisan Nasional Kelantan yang mengemudi pembangkang di Kelantan ini sudah kebah tak bangun-bangun? Macam mana? Ya, Saya bukan nak bergurau, tetapi seolah-olah itu yang dilihat apabila kita berada di lapangan, berjumpa dengan rakan-rakan UMNO Barisan Nasional, mereka pun masuk gelanggang seolah-olah janji masuklah. Ya, rata-rata yang ni secara umum lah, secara umumnya mendapati bahawa mereka tidak nampak siapa sebenarnya calon menteri besar bagi pihak Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Dan di sini kita tahu tadi BN take in charge. Sebenarnya daripada semua calon itu siapa sebenarnya yang berpengalaman, tokoh UMNO yang di Kelantan ini yang berwibawa. Pengundi tempatan tidak nampak elemen itu. Tidak nampak elemen itu. Menyebabkan Pakatan Harapan mereka adalah parti yang menyokong dan juga memberikan sokongan dan dukungan. Perkara itu tidak berlaku di sini dan sedikit saya rasa penampilan calon-calon muka-muka baru itu disifatkan sebagai tidak ada orang lama yang memimpin yang memimpin ketumbukan oposisi di Kelantan. Ya, Cik Chum, kalau kita lihat UMNO itu, kalau dapatan-dapatan di Kedah, di Terengganu itu, tumpuan juga bagaimana peralihan undi tegar UMNO itu, undi asas UMNO itu, sama ada mereka menyokong parti calon mereka ataupun mereka membuat keputusan tidak keluar mengundi ataupun beralih kepada PAS Perikatan Nasional. Bagaimana di Kelantan? Di Kelantan agak unik kerana di negeri lain yang saya dapati dia ada dua elemen yang kita ingin lihat sebagai angkubah ataupun yang boleh membuat perubahan. Pertama sekali, ke mana arah sokongan ahli Barisan Nasional yang telah mengundi dalam pilihan raya umum yang lepas. Yang kedua ialah pengundi muda. Oleh kerana di Kelantan ini, kalau kita lihat sebahagian daripada data pilihan raya umum yang lepas, kekuatan BN dan juga Pakatan Harapan itu kalau dicampur sebahagian DUN itu belum lagi mampu untuk menumbangkan PAS. Itu satu faktor. Yang kedua, trend anak muda ini bagi saya lah juga perlu dilihat sejauh mana mereka mampu turun beramai-ramai dalam pilihan raya negeri yang akan datang nanti. Adakah Ilham Center menjangkakan perantau anak-anak Kelantan berada di Lembah Kelang, Johor, Pulau Pinang itu akan berbondong-bondong balik pada 12 hari? Saya menjangkakan dengan elemen yang selesa sebegini kepada jentera PAS ataupun Perikatan Nasional. Jentera bagi pengundi berada di luar, saya rasa mereka mungkin rasa selesa dengan keupayaan PAS ataupun Perikatan Nasional untuk menang di Kelantan. Saya menjangkakan peratusan pengundi luar untuk balik pulang mengundi agak berkurangan. Faktor PMX tidak memberi impak apa-apa di Kelantan? Setakat ini yang kami temui agak minima saja. Dan saya rasa kami akan kongsikan dalam patan yang akan datang berhubung dengan apakah faktor-faktor yang selain daripada yang kita bincangkan hari ini. Menarik. Kita tunggu perkongsian Ilham Center dalam beberapa hari lagi menjelang 12 hari bulan. Itu saja temu bual saya secara ringkas, tetapi dapat memahami, memberikan latar keunikan politik negeri Kelantan, apakah angkubah-angkubah perlu kita perhatikan menjelang hari undi 12 hari bulan. Adakah dengan sindrom selesa itu PAS rasa tidak akan goyah, ataupun sindrom lemah selemah-lemah UMNO Barisan Nasional itu berterusan, tetapi apapun rakyat yang akan membuat pilihan. Saya rasa itu yang lebih penting. Jadi andalah yang akan menentukan pentadbiran kerajaan negeri Kelantan selepas 12 hari bulan. Jadi cuaca semakin gelap di sini, angin semakin kuat. Alhamdulillah sempat kami bersiaran langsung pada petang ini. Tetapi jangan lupa malam ini dan juga 7.45 rakan saya Fauzi akan memberikan intipati terkini dari Kelantan. Jadi saya Nazri Kaha, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam Kelantan Memilih.